iri hati ni memang satu perasaan yang ada dekat semua orang. Cuma perbezaannya macam mana dia kawal benda tu. Bagi saya biarkan je dia. Sebab kalau layan lagi kita yang sakit hati. So biarkan je. Satu hari aku mencintaimu, biarkan derita berlagu wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Di saat hujan turun membasahi bumi, makin ku perlahan, seakan waktu terhenti. Di dalam genggamanmu kau lepaskan, berakhirnya sekelip mata. Satu hari aku mencintaimu, ku biarkan derita berlagu menghantuiku. Satu hari menanti yang tak pasti, walaupun ku tahu kau tak kembali. Jauh terasa di hatiku diduga, rindu terbelenggu saat terbayang wajahmu. Di dalam genggamanmu kau lepaskan, berakhirnya sekelip mata. Satu hari aku mencintaimu, ku biarkan derita berlagu menghantuiku. Satu hari menanti yang tak pasti, walaupun ku tahu kau tak kembali. Ingin melupakanmu, meninggalkanmu selamanya. Biar ku jauh, jauh dari bayangmu, namun suka untuk aku. Satu hari aku mencintaimu, ku biarkan derita berlagu menghantuiku. Satu hari menanti yang tak pasti, walaupun ku tahu kau tak kembali. Aku mencintaimu, ku biarkan derita berlagu menghantuiku. Satu hari
apa khabar penonton-penonton WHI, dan itu dia pembukaan daripada Aman Aziz dengan lagunya Satu Hari Saat Hujan. Sesuai lah dengan musim hujan ni kan. Dan saya kira apa yang dinyanyikan oleh Aman Aziz itu tadi, jangan kita orang kata terbuai sangat dengan emosi kita. Tapi kita nak tanyakan kepada Aman sendiri apa yang akan dikongsikan bersama dengan anda penonton. Pasti kita harapkan anda semua hari ini melalui hari Isnin yang semangat baharu dengan orang kata pelbagai aktiviti-aktiviti yang akan terus dijalankan untuk sepanjang minggu ni. Aman, apa khabar? Alhamdulillah baik. Apa khabar? Sihat, bersemangat ya Aman? Okey, bersemangat hari ni. Bersemangat. Tapi apa pun Aman, kami nak tahulah mengenai single terbaru awak ini, Satu Hari Saat Hujan. Idea di sebalik lagu ini, Aman? Lagu ni sebenarnya dicipta masa tu Aman tengah just lepak-lepak dengan kawan-kawan. Tiba-tiba termuncul satu melodi. And Aman ini mengisahkan kisah masa Aman budak-budak lah, cerita monyet dulu. Sebab dalam cerita ni, lagu ni adalah pasal seseorang yang sukakan seseorang tapi dia terpaksa melepaskan untuk kebahagiaan. Alah, sedihnya. Ya, betul sedih sebab dia terlalu muda untuk untuk serius. Serius, ya. Faham. Baik. Tapi kalau kita lihat perjalanan karier seni Aman yang bermula daripada tahun 2014 dengan single pertama Without You, dan ini merupakan single ke-6. Kalau kita ikut dari segi genre, pemilihan lagunya sebagainya, mungkin Aman boleh kongsikan kenapa kali ini untuk single ke-6 ni genre sebegini? Sebab sebelum ni selepas PKP itu 2001 Aman ada keluar satu lagu iaitu Tunggu Lama. So itu lagu pop, so Aman nak kembali ke lagu ballad lah sebab bagi Aman itu lebih dekat untuk pendengar-pendengar di Malaysia ni. Sebab yelah, kita lebih dekat bila dengar benda-benda yang sedih tu. Kita bagi Aman rakyat Malaysia ni penyayang. Terbuai-buai kan? Kita terbuai. Kita punya hati ni soft. Okey, tapi Aman sendiri genre mana Aman lebih selesa menyanyi? Kalau ikutkan Aman lebih suka ballad, tapi bila Aman buat lagu pop, pendengar-pendengar pun ada yang suka lagu pop. Okey, tapi kan Fiza, saya tengok music video dia, saya tertarik dengan mermaid dalam video ni. Idea siapa, dan mungkin awak boleh kongsikan music video ni, apa konsep di sebaliknya lah sebenarnya? Okey, konsep untuk lagu ni, music video ni adalah fantasi. Sebab kalau kita nak buat terlalu serius, dia tak jadi. Okey. So, konsep ni tercetus sebabkan Aman nak minta shoot dekat laut, pantai. Tapi disebabkan cuaca tak berapa nak menentu, so kita shoot dekat area Tasik, dan tercetusnya tiba-tiba macam duyung daripada tim Aman. Okey, baik-baik. Aman nak tanyalah juga kan, kalau penyanyi dari luar negara, siapa yang menjadi kegemaran Aman sendiri? Okey, kalau artis luar negara, kalau macam negara jiran kita, Aman suka Afgan, Raisa. Wow. Tapi nak tanya, nak terpanggil Afgan pula. Ada tak orang cakap Aman ni muka macam ada sikit-sikit macam pelakon Korea? Tak ada lagi buat masa ni. Ini yang pertama lah. Okey, Aman, kalau cakap suka Afgan, mungkin boleh belanjalah sikit penonton-penonton lagu Afgan. Okey, lagu Afgan. Yang Aman tahu, terima kasih cinta. Okey, silakan. Boleh sikit. Terima kasih cinta untuk segalanya. Wah, itu dia. Terima kasih Aman kerana melayanlah permintaan kami ni. Tapi Aman sebenarnya bersama dengan kita juga lagi sebentar lagi. Bagi Aman, peminat-peminat Aman, mungkin Aman boleh kongsikan beberapa hari je lagi sebelum kita nak keluar orang kata mengundi. Keluar mengundi. Mungkin Aman boleh kongsikan Aman ada tak pengalaman-pengalaman ketika mengundi dulu? Ni kali kedua kan nak mengundi kali ni? Kali kedua Aman mengundi. First Aman ada pengalaman, and itu adalah pengalaman pertama Aman. Aman, okeylah, korang kena prepare mental juga sebab kita kena beratur. Ramai. Bagus juga. Jangan lupa untuk safety kita pakailah mask. Keadaan tak berapa nak okey. Itu peringatan daripada Aman. Tapi Aman, sebenarnya kami juga nak kongsikan bersama dengan anda penonton-penonton. Kalau kita cakap tentang PRU kan, untuk PRU ke-15 ini ada juga trivia menariknya yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, jom kita saksikan. Tahukah anda, pilihan raya umum ke-15 dikatakan antara pilihan raya umum paling sengit dalam sejarah negara kerana telah merekodkan calon yang bertanding seramai 945 individu bagi merebut 222 kerusi parlimen di seluruh negara.
Jumlah yang direkodkan itu merangkumi sebanyak 818 calon lelaki dan 127 wanita, sekaligus menunjukkan peningkatan berbanding 687 calon pada pilihan raya umum ke-14 dan 579 calon pada pilihan raya umum ke-13. Kehadiran beberapa muka baharu calon wanita yang digelar sebagai Beauty with Brain bagi merebut kerusi parlimen antara yang mencuri perhatian ramai pihak dan dikatakan mampu memberi cabaran kepada calon lain yang turut sama bertanding. Pilihan raya umum ke-15 ini juga menyaksikan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad iaitu calon pejuang di Parlimen Langkawi menjadi antara calon tertua yang bertanding pada usianya 96 tahun. Selain itu, Tengku Razali Hamzah, 85 tahun telah memegang rekod paling lama berkhidmat sebagai ahli parlimen iaitu selama 12 penggal dan menjadi calon parlimen Gua Musang pada pilihan raya umum kali ini. Bagi calon yang termuda pula, calon bebas di kerusi Parlimen Tenom iaitu Peggy Chow Zi Ting menjadi antara calon yang paling muda bertanding pada usia 23 tahun. Jelas dapat dilihat calon-calon yang diketengahkan pada pilihan raya umum kali ini menyaksikan gandingan muka lama dan baharu, dan yang pasti setiap calon yang bertanding memiliki kelebihan masing-masing yang dapat menarik perhatian pengundi pada 19 November ini. Itu tadi sedikit tentang trivia pilihan raya umum ke-15 yang mana mungkin ramai juga dalam kalangan anda, terutama sekali bagi pengundi-pengundi muda, pengundi-pengundi baharu yang tak sabar nak pergi mengundi. Tapi jangan lupa tahu, mungkin boleh buka ke laman sesawang SPR untuk tengok apa orang kata apa yang dibolehkan, apa yang tak boleh. Itu yang paling penting sekali. Pada hari mengundi tu jangan lupa bawa dokumen anda, IC ke, lesen ke kan. Okey, apa pun itu berkaitan dengan PRU ke-15. Dan kini Fiza, kita nak kongsikan sesuatu yang berkaitan dengan Majlis Minyak Sawit Malaysia. Okey. Iaitu Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi menerusi Majlis Minyak Sawit Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia telah menganjurkan pertandingan pidato Hargai Sawit Malaysia dengan matlamat meningkatkan kesedaran dan pengetahuan dalam kalangan pelajar mengenai sawit Malaysia. Pertandingan pidato Hargai Sawit Malaysia yang melibatkan penyertaan pelajar-pelajar dari sekolah rendah dan menengah ini memfokuskan kepada usaha KPPK untuk mencari duta kecil bagi mempromosikan manfaat dan kebaikan minyak sawit keluaran Malaysia. Menerusi pertandingan pidato ini, para pelajar didedahkan lebih awal mengenai sejarah dan perkembangan sektor sawit di dalam negara selain memupuk pemikiran kreatif dan kritis dalam kalangan pelajar. Bahkan penganjuran program ini juga dapat membantu mengasah bakat pelajar dalam pengucapan awam sekaligus membina keyakinan diri dan membentuk personaliti yang baik. Dan sebenarnya selain itu, ia juga dapat menangkis maklumat-maklumat tidak tepat berkaitan sawit Malaysia. Ia juga dapat menyuntik semangat patriotik dalam kalangan pelajar, seterusnya mendorong mereka mempertahankan industri sawit Malaysia sebagai khazanah negara. Wow, dan pertandingan pidato ini telah dijalankan dengan penyertaan secara dalam talian di mana peserta perlu menyampaikan pidato dalam video pendek dengan durasi 3 hingga 5 minit mengenai topik pilihan masing-masing berkaitan minyak sawit Malaysia. Dan penganjuran pertandingan pidato ini selari dengan pendekatan KPPK yang sebelum ini berhasrat untuk memberi pendedahan kepada pelajar sekolah berhubung fakta dan sumbangan sektor sawit. Menerusi pemberian secara percuma 300,000 naskah buku Mari Kenali Sawit kepada pelajar sekolah rendah dan menengah, kerajaan serta swasta di seluruh negara. Fiza, dan sejumlah 1,828 penyertaan diterima dari semua kategori umur dan sejumlah 221 video di senarai pendek. Pemenang akan menerima hadiah berupa produk-produk berasaskan sawit sumbangan FGV Holdings Berhad. Video-video yang terpilih telah disenarai pendek mengikut kategori masing-masing dan dinilai berdasarkan kriteria berikut. Antaranya kreativiti perbentangan slide, keyakinan menyampaikan pidato, ketetapan maklumat yang disampaikan, kefasihan pembentangan, nilai promosi
yang dibawa. Dan apa yang menarik juga Sugi, pada masa yang sama program Jelajah Mari Kenali Sawit turut dijalankan di 100 buah sekolah menengah di Semenanjung Malaysia bagi menarik minat para pelajar menghargai sumber komoditi sawit. Jadi penerapan program ini sejajar dengan matlamat ke-9 Sustainable Development Goals SDG, iaitu memperkasakan bidang industri, inovasi dan juga infrastruktur. Okey, baik, itu dia inisiatif dan perkongsian buat anda. Dan kini kita ke topik kita pada hari Isnin. Topik hari ini kita nak kongsikan topik yang dah biasa kita bincangkan. Ini kadang-kadang kita bincang kat meja kopi dengan kawan-kawan dalam WhatsApp group dan macam-macam lagi lah. Kadang-kadang kita selalu cakap tentang kenapa dia nak sakit hati dan kadang-kadang sakit hati ni dia boleh melibatkan pelbagai perkara. Kerjaya, kejayaan, kebahagiaan, perkahwinan dan macam-macam lagi. Kadang-kadang ada orang dia tak ada sebab pun dia sakit hati ke orang lain. Susah sangat ke kita nak bergembira untuk orang lain? Itu yang kita akan bincangkan hari ini, kenapa perlu sakit hati. Teruskan bersama kami di Wanita Hari Ini TV3. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama kami dan di hari Isnin ini topik yang cukup panas. Sudahkah anda bersedia untuk membincangkan topik ini bersama kami? Kenapa perlu sakit hati? Tapi tadi sebenarnya sewaktu berehat kita dah bincang juga bersama dengan Mimi dan juga Aman. Aman sekali lagi bersama dengan kita, tapi kita juga ada seorang lagi tetamu di dalam talian ketika ini. Tak sempat kita nak borak-borak tadi kan. Cik Zaid, kita nak perkenalkan di dalam talian kita bersama dengan Cik Zaid Muhammad selaku perunding motivasi kita hari ini. Apa khabar Cik Zaid? Hai Cik Zaid. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih. Nampak lebih muda hari ini. Spek baru. Okey. Baik, kita nak mulakan perbincangan hari ini bersama dengan dua tetamu kita di studio ya. Sebelum kita ke Encik Zaid, kita bercakap mengenai kenapa perlu sakit hati. Mimi, tadi masa saya dan Fiza membuat pembukaan tadi, saya katakan ada orang tak ada sebab pun dia sakit hati. Jadi Mimi, melalui pengalaman Mimi, ada orang sakit hati kat Mimi ataupun tidak? Sekarang ni lah, pada masa sekarang ni. Pada masa sekarang sebab bagi saya kan, pasal isu sakit hati ni, kita sebagai manusia, kita tak terlepas daripada untuk rasa sakit hati tersebut. Sebab kadang-kadang kita tak ada, benda tu akan terdetik. Kalau ikut kata Islamik sikit, macam kata bisikan syaitan lah. Tapi bagi saya, pasal yang sakit hati ni buat masa sekarang, saya kadang-kadang pernah je situasi ni beberapa minggu lepas sebenarnya kan. Saya pun pelik. Saya baru berjumpa dengan seseorang ni lah. Tapi tiba-tiba macam kita boleh tahu vibe orang kan. So vibe tu dah rasa macam pelik dah. Rupanya bila saya dapat tahu, dia tak kenal saya pun. Mungkin dia tengok daripada social media ataupun mulut-mulut orang sekeliling yang bercakap dengan dia membuatkan dia tak suka saya. For no reason. Apa masalah dia? Tak tahu lah. Awak garuk kepala lah juga. Macam apa masalah? Tapi bila mana dia bekerjasama dengan saya, bila dia kenal, barulah macam baru dia macam settle down sikit, macam okey sikit. So macam kenali diri dulu. Itu orang kata tak kenal maka tak cinta, ataupun don't judge the book by its cover. Aman, kalau cakap tentang perkara begini, mungkin kebiasaannya orang kerap kali dikaitkan dengan orang perempuan. Adakah sebenarnya orang lelaki juga ada masalah-masalah ni? Ada orang tak puas hati, ada orang sakit hati? Macam cakap tadi, setiap manusia mesti ada satu perasaan yang sakitnya hati dengan orang ni. Tapi untuk Aman pun ada juga kenangan tu, tapi sekarang Aman lebih kepada macam Aman fikir diri Aman je, Aman tak nak fikir orang sakit hati ke apa. Tapi pengalaman sebelum ni adalah kawan sendiri, dia dapat tahu yang Aman ada kawan lain. Dia sakit hati sebab Aman tak dapat. Maksudnya macam dia ingat Aman hak milik kekal. So kita ni sebagai seorang manusia, kita boleh kawan dengan siapa-siapa yang kita suka, yang walaupun kita selesa. Antara kawan-kawan. Kiranya macam kalau saya ada kawan dengan Sukita, Sukita tak boleh kawan dengan Mimi. Posesif lah tu. Kan? Okey. So bagi Aman itu adalah satu benda yang bagi Aman tak sihat. So disebabkan itu Aman macam agak pilih untuk berkawan dan kenalan Aman. Okey, baik. Encik Zaid, kalau kita yang lakukan sesuatu kesilapan yang menyakitkan orang lain, itu lain cerita. Tapi dalam aspek di mana orang lain dia macam jealous kat kita, dia envious kat kita, apa yang sebenarnya menyebabkan orang itu jealous kat kita? Apa yang kisah orang itulah, kita kira personality orang itu. Kenapa dia nak sakit hati? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Topik ni saya rasa sangat relevan lah dengan zaman kita sekarang ni. Sebab
kadang-kadang kita tengok sakit hati ni ialah punca kepada banyak masalah mental zaman sekarang. Terutama di zaman tanpa sempadan, kebebasan sosial media dan pelbagai lagi lah. Jadi bila sebut pasal topik sakit hati ni, sebenarnya kadang-kadang macam Aman dengan Mimi sebut tadi, yang disakiti tu tak ada apa-apa pun, tak tahu pun, tak kenal pun. Tiba-tiba yang kawan ni pula sakit hati. Ini maksud dia, sakit hati ni masalah bukan masalah orang lain, tapi masalah diri kita. Kan selalu kita dengar orang kata, buat apa, tak payahlah share benda-benda kau happy dekat dalam Facebook, nanti ada orang jealous. Sebenarnya seolah kita pula kena jaga hati dia. Kita nak share suka hati kita lah kan. Sebab itu kita bukan nak share nak menunjuk pun. Kita nak share kegembiraan kita buat satu benda tu. Tapi ada pula orang sakit hati. Jadi kalau saintis dia kata, bila jangan anggap orang nak share benda-benda tu sebagai salah dia, tapi kita yang sakit hati ni salah kita. Bila kita sakit hati, it's your problem, masalah kita. Jadi yalah, itulah. Jadi kalau saya lah, sakit hati ni dia adalah lawan kepada baik hati. Dia hujung ni sakit hati, hujung ni baik hati. Kita nilai diri kita sebelah mana. Cik Syed, tetapi kan kadang-kadang bila kita cakap tentang pengaruh media sosial ni, mungkin ada banyak lah, because peredaran dan juga perubahan zaman ni juga memainkan peranan penting. Kalau dulu orang panggil dia mengumpat lah ke, ataupun dia bercakap tentang orang, dia sakit hati, dia bercakap dengan orang bergosip dan sebagainya kan. Zaman sekarang ni kalau orang nak rasa sakit hati tu, kadang-kadang dia tak perlu kenal orang tu. Macam Mimi katakan tadi, Aman katakan tadi, Sugi pun ada katakan tadi, kalau kadang-kadang walaupun kita ni contohlah lagi-lagi selebriti, kan, sebenarnya yang lihat gambar ataupun tak mengenali pun individu tu, tapi tanpa sebab dia nak rasa sakit hati dengan orang tu. Macam mana dalam zaman serba moden ni kita nak kena belajar untuk bersangka baik daripada kita sakit hati ni? Betul. Menarik pemerhatian tu Fiza dengan Sugi. Saya letak macam ni lah. Kalau ada je perkataan sakit, sama ada sakit fizikal atau sakit hati, dia maknanya ada virus kat situ. Ada kuman kat situ. Jadi sakit hati ni boleh kita panggil kuman jugalah. Love virus lah. Dan mengikut love virus. Mengikut pengalamatan saya dan juga hasil sedikit kajian, saya nampak ada 3 benda yang buat orang sakit hati, dan juga jadi petanda kepada virus tu masuk dalam hati kita. Bermula dengan huruf K semua 3 ni, iaitu bila kita kritik, mengkritik orang, kritik, dan bila kita kecam orang, tunjuk gambar, lepas tu bawah tu penuh kecaman. Itu sakit hati lah tu. Dan yang ketiga ialah suka komplain. Suka komplain. Semua orang buat tak betul, semua kerajaan buat tak betul, semua bos buat tak betul, majikan dia seorang je betul. Jadi ini petanda lah ni, kalau ada 3K ni maknanya virus dah banyak lah tu. Kalau tak buat sesuatu, takut rosak hati tu nanti. Dia macam kanser lah, dia ada stage-stage dia. Tapi virus ni tak ada vaksin lah ya, Encik Syed? Ada. Kejap lagi saya share. Okay. Mimi, ada orang bila dia sakit hati, dia ekstrim tau. Dia sehinggakan dia akan memburukkan nama kita pada orang lain, supaya orang lain pun tak akan sakit hati pada kita. Bagi Mimi sendiri, betul, tak suka. Jadi Mimi ada pengalaman sebegitu, orang memburukkan nama Mimi sebab dia sakit hati? Saya rasa semua orang pun ada. Semua orang tak terkecuali pasal kes-kes virus seperti ini. Tapi macam bagi Mimi sendiri kan, ada waktu ketika tu sesuatu kecaman ataupun sesuatu benda yang terjadi pada Mimi, macam apa yang diperkatakan tu, dia menyebabkan dia gangguan untuk diri kita sendiri. Kita tak nak ambil tahu pun sebenarnya, kita tak nak letak dalam kepala pun, tapi kadang-kadang bila terlalu banyak ataupun di kawasan, maksudnya macam contoh, saya bagi contoh je macam contoh di kawasan kerja. Kawasan kerja kan kita asyik berjumpa dengan orang yang sama je setiap hari. Jadi benda tu kadang-kadang bila mana selalu sangat kita dengar, benda tu akan mengakibatkan diri kita sendiri pun rasa terganggu. Macam down. Macam nak pergi mana pun, macam nak pergi ke sesuatu tempat tu rasa macam tak payahlah. Nak post apa-apa pun rasa tak payahlah. Tetapi macam pada satu tahap tu, saya dah sampai satu tahap yang macam, you know what?
forget it. Kalau tak suka, tak suka. Kalau suka nak follow, tak nak follow sudah. Tak, nak bercakap, nak berjumpa, tak jumpa, tak apa. Kita yang kena bantu diri kita. Kita yang kena ada kita punya own vaksin kita sendiri. Itu yang betul. Sebenarnya hidup ni senang je. Kita yang buatnya complicated. Ni komen daripada Facebook. Shasha berkata, saya baru kena semalam. Tak tahu kenapa dia sakit hati pada saya. Tak habis-habis sentuh pasal body shaming saya. Kurus salah, gemuk pun salah. Kadang rasa macam nak bagi penampar je. Jangan pilih keganasan, Shasha. Sabar. Okey, baik. Dan Aman sendiri, macam Mimi dah kongsikan pengalamannya. Ni Shasha tadi digeram sampai nak pilih penampar. Tak payah pilih keganasan. Aman, macam mana perasaan Aman bila orang sakit hati? Dan Aman macam, I have no problem dengan you tau. Kenapa you ada problem dengan I macam tu? Apa perasaan Aman? Pendekatan lah yang Aman gunakan. Aman pernah ada dalam situasi itu, kawan sendiri yang macam sakit hati sangat dengan Aman sampai dia bercerita pasal Aman dekat orang lain. Sedangkan Aman jadi diri Aman, yang Aman sentiasa tak kacau orang. Maybe disebabkan kita terlalu baik, orang rasa tak suka. Kenapa dia baik sangat? Sebab orang akan terima kita sebab kita baik. Aman tak adalah cakap Aman baik, tapi apa yang Aman nampak bila lah kan. Orang selesa dengan Aman. So bagi Aman, lama-kelamaan masa tu Aman muda, Aman rasa macam trigger juga, macam geram. Kenapa nak kena nak ambil hati dia, nak kena jaga hati dia. Tapi bila dah meningkat dewasa ni, Aman ambil step untuk macam lantaklah Aman tak nak fikir, Aman macam nak main own business je. Sebab itu kematangan. Yes. Sebab bila kita dah tua, kita macam benda tu macam benda mainan. Belum matang. Salah ayat. Bila kita dah matang ni, kita dah dewasa. Kita lebih fikir benda yang kita nak benda yang positif. Bagus. Kematangan itu sendiri. Cik Zahid, saya nak tanyakan kepada Cik Zahid, adakah sebenarnya orang yang suka sakit hati dengan orang ini ada disebabkan oleh kadang-kadang kerana dirinya tak dapat seperti apa yang dilihat pada orang lain? Kalau dia sakit hati dengan kebahagiaan orang, mungkin dirinya kurang bahagia. Dia sakit hati dengan kejayaan orang, mungkin kerana dirinya tidak berjaya. Dia sakit hati dengan apa yang berlaku dalam kehidupan itu, mungkin itu kehidupan yang dia inginkan, yang dia tak dapat, jadi dia rasa sakit hati. Cik Zahid. Betul. Kemungkinan besar memang itulah sebabnya ya. Sebab dia manusia ni kita ada keinginan dan kadang-kadang kita terlupa setiap manusia yang lain ada perjalanan hidup masing-masing. Betul tak? Macam Mimi dengan Aman ada cabaran yang mereka lalui, tapi biasanya cabaran tu orang tak nak ambil tahu. Orang nak tengok yang happy aja, yang seronok, yang belakang, yang berjaya. Yang kita jatuh bangun, tak ada orang kisah pun, betul tak? Tetapi jadi ramai orang buat anggapan, senangnya dia berjaya, boleh masuk TV, boleh buat tu. Dia timbullah jealous. Dia timbul timbul sakit hati. Daripada jealous tu, dia timbul rasa tak adil. Rasa, kenapa aku tak ada dapat peluang macam ni? Dia mula. Jadi, betul sangat. Sebab tu, kalau dari segi psikologi lah, psikologi jangan penampalogi pula. Jangan jadi violent pula. Maksudnya ini masalah kita, bukan masalah orang tu jatuh, orang tu bangun, bukan masalah kita. Kita yang kena check hati kita ni kenapa. Dan sebelum kita tuduh orang lain, kita check kita dulu. Mesti ada, semua orang ada benda ni. Perasaan, tak hati, semua orang ada. Jadi termasuk saya sendirilah, kalau kita rasa macam kenapa dia tu dapat ni, kenapa banyak dapat, mula. Dan kita membuka ruang untuk iblis datang hasut kita, datang goda kita, pergi lagi. Memang dia macam tu, lama-lama hilang kawalan, dan siapa yang rosak akhirnya? Kita sendiri. Orang tu okey je. Orang tu okey je. Kita pula yang duk stres tak pasal-pasal seorang-seorang. Itulah bahaya dia. Okey, dan mungkin selepas ni saya nak tanya Encik Zaid, kalau kita dah ada perasaan jealous tu sikit, bagaimana boleh kita ubahnya menjadi motivasi? Ya, kita corner sikit kan. Okey. Betul. Dan tapi sebelum tu kita nak dengarkan juga apa pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Honestly, bagi pendapat saya, iri hati ni tak perlu wujud dalam hati manusia sebenarnya. Kita sebenarnya rezeki manusia berbeza-beza. So maksudnya ada setengah orang rezeki dia awal, ada setengah orang rezeki dia lambat. So kita kena sentiasa bersyukur dengan apa yang kita ada supaya tidak wujud iri hati dalam hati manusia tu. Apa-apa pun tu terpulang pada dia.
kita just jadi diri kita sendirilah. Cuma kita, kalau dia berjaya, kita cuba jadi macam dia. Macam tu je lah. Bagi saya biarkan je dia. Sebab kalau layan lagi kita yang sakit hati, so biarkan je. Tapi sebab manusia kan, kita tak boleh nak alang. Biarkan je. Apa yang dia nak buat, dia punya pasal. Kita ikut je apa yang kita nak buat. Okay. Asalkan kita tak ganggu orang, okey lah kan. Okay. Iri hati ni memang satu perasaan yang ada dekat semua orang. Cuma perbezaannya macam mana dia kawal benda tu. So ada orang yang memperlakukan buruk dengan iri hati, dan ada orang yang iri hati dia nak more kejayaan kepada dia. Dia tak merendahkan dan tak memburukkan orang lain. Okey, saya suka pandangan mereka yang mengatakan kita buat je apa yang kita nak buat asalkan kita tak sakiti hati orang lain. Macam Aman tadi dah kongsikan Mimi, dia kata dia jenis yang nak mind his own business. Kalau Mimi sendiri, pendekatan yang digunakan? Macam Mimi sendiri, macam Mimi katakan tadi itulah. Macam bagi Mimi, kalau orang tu rasa tak puas hati dengan Mimi, kalau circle tu adalah circle yang terdekat, Mimi akan menjauhkan diri. Mimi dah tahu dia ada iri hati, sakit hati tersebut, macam mungkin dia tak selesa dengan kita dan sebagainya. Kita ambil pendekatan diri kita, kita rasa benda tu, kita tahu benda tu pun tak elok untuk kita, kita jarakkan diri kita. Bukan kata kita putus terus silaturahim tu, tidak. Tapi macam pesanan Mak Mimi sendiri, dia kata tak apa, biar orang buat kita, jangan kita buat orang. Untuk kita mengelakkan diri kita untuk buat ke orang tu rasa sakit hati ataupun iri hati tu, kita sendiri elakkan diri kita untuk berhadapan dengan situasi yang macam tu. Pernah tak Mimi confront sesiapa yang macam Mimi buat ni salah, buat tu salah, sampaikan Mimi pun apa sebenarnya masalah dulu awak? Zaman muda-mudi. Sekarang muda lagi, betul? Betul. Semua muda. Kita muda lagi. So, zaman yang mungkin Mimi tak penuh dengan rasa kesabaran yang tinggi, Mimi akan sound je. Mimi akan cakap, apa masalah awak? Apa saya buat kat awak? Tapi at one point, kalau macam orang tu, kita cakap pun kadang-kadang, dia bukan kisah sangat pun. Dia sendiri pun macam, taklah, mana ada. Dia akan mengelakkan mengaku yang dia tu sebenarnya sakit hati ataupun iri hati dengan kita. So macam bagi Mimi sendiri, macam at one point now, cakap Mimi dah dapat vibe yang dia tak okey dengan Mimi, Mimi diam je. Kita jauhkan diri kita. Jauhkan diri. Biar dia sendiri rasa yang macam, kenapa dia jauhkan diri? Lepas tu dia nak cuba buat baik, dia tahu yang sebenarnya apa yang dia buat tu salah. Dan dia sendiri, ini pengalaman Mimi sendiri, bukan seorang, bukan dua orang, ramai orang. Bila dia tahu dia salah dengan kita, dia datang minta maaf balik dengan kita dan mengaku kesalahan dia. Ini yang kita kata, macam Aman katakan juga tadi, ini kita balik ke kematangan. Faktor umur pun main peranan juga. Bila kita lebih matang, kita memang kalau boleh nak jauhkan diri kita daripada masalah, nak elakkan bergaul dengan orang yang suka bergosip ataupun yang bercakap tentang orang lain dan sebagainya. Dan mungkin Aman pun boleh kongsikan, ini kita cakap tentang bila orang sakit hati dengan kita. Tapi kita sebagai manusia, kita semua akur, kita semua mengakui bahawa kita ada perasaan juga. Kadang-kadang kita pun akan ada rasa begitu dengan orang lain. Jadi bagaimana kita nak elakkan diri kita ni daripada sentiasa ada rasa sebegitu kepada kejayaan orang lain, kebahagiaan orang lain, agar kita pun hidup dalam keadaan tenang dan aman. Kalau macam Aman pula, Aman tak sakit hati dengan, kalau dari segi kejayaan, Aman tak sakit hati. Sebab jealous tu ada. Tapi Aman akan tukar, dia akan jadi benda yang positif. Macam bestnya, macam Aman selalu cakap, bestnya dia dapat perform dekat stage yang besar. So Aman rasa macam itu satu pembakar semangat Aman untuk move on, yang kita akan buat lagi yang bagus lah kan. So bagi Aman, tak ada gunanya kalau kita nak sakit hati, sebab dia membuatkan kita lagi sakit hati. Tak ada outcome, tak ada hasil. Nanti dia kacau kita punya mental kan. So bagi Aman, kita tukar benda tu jadi benda yang positif supaya kita boleh terus maju ke hadapan. Kita buktikan kita juga boleh berjaya dengan cara yang baik. Ya, betul. Dan Encik Zaid, seperti yang Aman katakan, Aman gunakan macam kalau dia rasa envy tu, dia jadikannya benda yang positif. Tapi bagaimana pula orang yang ada sikap yang suka sangat pick lah, orang kata nak suka komen ni salah tu salah. Apa yang boleh mereka lakukan? Mungkin dah jadi tabiat mereka. Kan tak ada apa yang salah pun, dia nak juga cari kesalahan. Betul. Sebenarnya ini satu sakit hati lah. Bila dia nampak orang tu berjaya, jealous, dia akan cuba jatuhkan orang tu. Supaya dia rasa dia not too bad lah, dia pun ni juga. Semula dia cari kelemahan. Supaya dia sedap ke hati dia, dia tu tak adalah hebat sangat. Dia pandai nyanyi, tapi tengok muka dia macam apa. Dia cari juga angle yang macam nak jatuhkan orang tu. Dia tak adalah rasa nak macam baguslah dia ni, very good lah, berbaloi lah usaha dia sebelum ni. Jadi itu saya sebut awal-awal tadi. Dia sakit hati ni, lawan dia baik hati. Kalau boleh kata pengubat dia ada dalam term baik hati tadilah.
Di mana kalau kita rasa kita nak kritik orang, kita nak kritik sebab kita tak kenal orang tu. Jadi pengubat dia, kalau boleh saya quickly masukkan, pengubat dia macam tadi Sugi pun ada vaksin tak? Inilah vaksin dia. Okey, silakan. 3S. Vaksin dia 3S. Tadi 3K. Kalau rasa nak kritik orang, kita tukar kritik tu jadi sayang. Macam Sudirman kata, tak kenal maka tak cinta, betul tak? Kita cuba kenali background dia dulu. Kita seolah-olah sayang dia lah. Dan sayang ni sebenarnya tugas setiap manusia. Kalau orang Islam lagilah, setiap mukmin itu bersaudara. Jadi tak payahlah kita nak dengki dengan dia sebab dia saudara kita. Dia berjaya, itu hasil rezeki dia Tuhan bagi. Cara sayang ni kita kenal background dia. Kenapa dia ni berjaya? Oh, rupanya dia pernah gagal 10 kali. Oh, banyak dia gagal, rugi 5 juta. Sekarang dia jadi jutawan besar, tapi dia rugi banyak mana? Tak jadi nak kritik. Sebab kita rasa kesian kat dia. Oh, patutlah dia berjaya kan. Dia tak kritik. Kalau orang banyak condemn pula, nak condemn ni penunjuk pengubat dia kena sabar. Dia tak sabar. Dia tengok orang ni buat tak betul, orang ni buat tak ni, dia cepat sangat dia nak condemn. Jadi kalau dia sabar, relax dulu, undur sekejap 2-3 langkah, tengok kenapa benda ni berlaku, insyaAllah dia tak di-condemn. Tapi paling best, orang komplain. Orang banyak komplain tadi kan, komplain itu petanda dia kurang bersyukur. Pengubat dia syukur. Jadi dalam hidup kita ni sepatutnya kita bangun pagi je, buka mata pagi-pagi, kita otak kita terus jalan. Apa benda yang aku banyak bersyukur. Saya pernah tulis buku, dalam buku saya cabar diri saya untuk tulis 100 benda yang aku bersyukur dalam kehidupan ni. Mula-mula memang susah, Sugi dengan Fiza. Saya pun termenung, apa benda tapi bila dah dapat 1-2, mudah. Benda kecil-kecil je. Ada kereta, ada rumah, ada isteri, ada anak. Lepas tu terus. Dan bila kita dapat beberapa benda kita syukur, kita rasa kita tak layak nak komplain lagi dah. Betul. Saya suka ada dah. Saya suka dengan vaksin 3S itu. Yang paling penting kita kena bersyukur. Sebab kalau kita kurang bersyukur tu yang kita tak habis-habis cari kesalahan ataupun ada je tak kena pada diri orang lain. Jadi kita dah pun sampai di penghujung perbincangan kita. Dan Aman, mungkin ramai orang dia bukan sakit hati tapi dia nak tengok perkembangan Aman dan nak tengoklah nyanyian-nyanyian lagu-lagu Aman kan. Yang baik hati lah. Yang baik hati lah. Okey, mungkin Aman boleh kongsikan laman sesawang media sosial Aman? Jangan lupa untuk follow Instagram Aman Aziz Official dan juga Twitter Aman, The Real Aman Aziz dan juga TikTok Aman Aziz Official. Jangan lupa untuk dengarkan lagu Satu Hari Saat Hujan di YouTube NSR. Kalau dengar lagu tu kita kena pakai payung. Tengok keadaan. Kalau dalam rumah jangan pakai payung. Cuma terbiar. Kalau keluar, sekarang kan musim hujan. Sedap lah, tapi tak adalah duyung kat tepi tu. Ini bukan pick up line Bukan, Sugi bukan. Tanyalah secara jujur. Pakai payung sebelum hujan. Sedih kan musim hujan ni? Mimi tak ada lagu Mimi tak ada lagu Ada. Lama dah. Lagu tu tahun lepas. Kita dah kongsikan lagu tu. Kita nak ucapkan terima kasih juga kepada Mimi. Dan Aman dan juga Encik Zaid atas perkongsian hari ini. Saya akan ingat 3S. Saya nak tambah satu lagi S. Sentiasa senyum lah. Senyum sedekah. Mimi. Okey, baik. Terima kasih Encik Zaid sekali lagi. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana, kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini dan kita nak kongsikan sesuatu bersama dengan anda, penonton-penonton Wanita Hari ini. Hari ini kita nak kongsikan tentang pemulihan ekonomi negara berasaskan alam sekitar bersama dengan tetamu yang telah pun bersama dengan saya ketika ini. Kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Izlawani Muhammad selaku Profesor Madya Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Doktor sihat? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey doktor, kita dah bercakap tentang, kalau cakap tentang ekonomi ni kan, ini antara perkara yang kebiasaan dibincangkan oleh ibu-ibu, penonton-penonton kita ni kan, nak tahulah apa yang boleh mereka lakukan walaupun mereka kat rumah, perkembangan ekonomi dan sebagainya kan. Jadi mungkin doktor boleh kongsikan apa sebenarnya yang dimaksudkan dan juga tujuan ekonomi berasaskan alam sekitar ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kerana menjemput saya pada hari ini kerana untuk berbincang ataupun berkongsi ilmu tentang ekonomi berasaskan alam sekitar. Jadi ekonomi berasaskan alam sekitar ataupun kita panggil sebagai ekonomi hijau bertujuan untuk mengurangkan suhu dunia yang amat berbahaya kepada alam sekitar. Jadi
untuk mengurangkan risiko ini, apa yang paling penting adalah kita mengurangkan gas yang berbahaya kepada udara, terutama sekali gas karbon dioksida. Jadi ekonomi kerajaan atau pemerintah yang mengamalkan ekonomi hijau ini, mereka amat memastikan untuk mengurangkan gas karbon dioksida dalam pembangunan negara. Jadi pemeliharaan alam sekitar dalam pembangunan negara sebenarnya telah lama diperkatakan ataupun telah lama disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih daripada 1400 tahun dahulu. Jadi Irham Syekh Al-Qaradawi telah menghuraikan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis yang menerangkan perkara ini dalam buku beliau yang telah diterjemahkan di dalam bahasa Inggeris yang bertajuk Conservation of Environmental in Islamic Law. So di dalam buku ini beliau menyatakan bahawa Allah amat menyuruh manusia bersikap ihsan sesama makhluk antara ekosistem, iaitu bersikap ihsan sesama manusia, bersama tumbuhan, binatang, udara, air, kerana setiap makhluk ini memainkan peranan yang penting untuk kelestarian alam sekitar. Jadi bila alam sekitar lestari, pembangunan negara dapat dibangunkan dengan lebih pantas, dengan lebih dinamik, dengan lebih efisien. Kelestarian alam sekitar itu juga akan memberi impak yang sangat besar kepada pembangunan ekonomi negara. Tapi kita nak tahu juga, Doktor, sebenarnya adakah ekonomi berasaskan alam sekitar ini juga telah pun diimplementasikan ataupun telah pun dilaksanakan di negara-negara lain? Okey, jadi pemerintah ataupun kerajaan yang melaksanakan ekonomi hijau ini biasanya melaksanakan ataupun mengenakan harga ke atas karbon ataupun kita panggil sebagai carbon pricing. So dalam carbon pricing ini ada dua kaedah utama. Pertama adalah cukai karbon dan yang kedua adalah emission trading system ataupun ETS. Sehingga Mei 2022, lebih daripada 60 negara dan subnasional telah melaksanakan carbon pricing, termasuklah negara-negara membangun seperti China, Argentina dan juga Afrika Selatan. Di dalam negara ASEAN pula, Singapura telah melaksanakan cukai karbon pada 2019. Indonesia sepatutnya melaksanakan cukai karbon tahun ini tetapi terpaksa ditangguhkan kerana kemelesetan ekonomi. Manakala Malaysia, Thailand dan juga Vietnam telah menyatakan hasrat untuk melaksanakan carbon pricing. Jadi mengikut statistik World Bank, negara-negara yang telah melaksanakan carbon pricing ini telah berjaya menurunkan pembebasan gas karbon dioksida dan dalam pada yang sama apa yang amat penting adalah mereka dapat meningkatkan pendapatan negara untuk pembangunan masyarakat dan juga ekonomi. Okey. Doktor, bila doktor bercakap tentang ada negara-negara luar yang telah pun melaksanakannya dan Malaysia dah pun menyatakan hasratnya. Tapi di sini kita nak lihatlah juga mengapa pentingnya pemulihan ekonomi Malaysia perlu berteraskan alam sekitar ini. Okey, dari segi konteks Malaysia ada dua perkara ataupun faktor utama kenapa Malaysia perlu melaksanakan ekonomi hijau ini. Pertama adalah kita boleh tengok Malaysia dan juga banyak negara lain sedang mengalami banyak sangat bencana alam seperti banjir, tanah runtuh, pencemaran udara, pencemaran air. Jadi bencana alam ini telah menjejaskan ekonomi masyarakat dan juga negara dan apa yang lebih malang adalah banyak sangat nyawa yang telah terkorban. Jadi Malaysia bersama juga negara-negara lain perlu bersatu padu untuk menurunkan ataupun memastikan suhu dunia tidak naik agar risiko bencana alam ini tidak berlaku. Dan faktor yang kedua adalah Malaysia kemungkinan kehilangan pendapatan ekspor lebih daripada 24 bilion euro kerana pada masa hadapan negara-negara Eropah akan melaksanakan Carbon Border Adjustment Market ataupun CBAM, di mana di dalam CBAM ini negara-negara Eropah kemungkinan akan mengimport dari negara-negara yang hanya melaksanakan carbon pricing. Jadi dua faktor ini, peningkatan bencana alam dan juga kemungkinan kehilangan pendapatan ekspor adalah antara dua faktor utama kenapa Malaysia perlu melaksanakan ekonomi berteraskan alam sekitar. Baiklah, Doktor, memandangkan ketika ini MPN masih lagi menjalankan tugas-tugas pemulihan negara. Jadi apa cadangan yang perlu dilaksanakan oleh MPN agar dapat memastikan pemulihan ekonomi Malaysia berteraskan alam sekitar ini dapat dilaksanakan secara efektif? Okey, sebenarnya kerajaan dan juga banyak syarikat dalam Malaysia ini telah banyak melaksanakan inisiatif untuk menurunkan
gas karbon dioksida. Kita lihat dari segi kerajaan dulu. Kerajaan telah melaksanakan hasrat untuk melaksanakan cukai karbon di dalam rancangan Malaysia ke-12 2021 hingga 2025. Jadi di dalam RMK 12 ini untuk melaksanakan cukai karbon ini adalah salah satu inisiatif sebagai janji kerajaan Malaysia untuk menurunkan suhu dunia bersama negara-negara lain. Dan Malaysia juga akan melaksanakan ETS. Manakala syarikat-syarikat di dalam Malaysia, mereka banyak melaksanakan penyelidikan dan juga pelaburan untuk teknologi-teknologi baru untuk mengurangkan gas karbon dioksida. Jadi MPN perlulah memastikan segala inisiatif kerajaan dan syarikat ini diteruskan dan tidak boleh dipolitikkan dan ianya perlu menjadi satu agenda negara sebenarnya. Jadi doktor, apa lagi yang kita perlu tahu sebenarnya dalam sama-sama untuk kita memastikan perkara ini berjaya direalisasikan? Okey, kita perlulah mendapat yang pentingnya kita perlu mendapatkan sokongan rakyat. Okey, jadi rakyat pula seperti telah dinyatakan tadi, manusia perlu bersikap ihsan sesama makhluk kan. Jadi antara inisiatif yang kita boleh lakukan adalah pertama, kita perlu banyakkan program kita semula. Asingkan antara sampah domestik dengan sampah yang boleh dikitar semula seperti kaca dan juga kertas. Dan yang kedua ni yang amat penting adalah mengurangkan penggunaan tenaga elektrik. Kerana di Malaysia setakat ini punca utama pembebasan gas karbon dioksida adalah disebabkan penggunaan tenaga elektrik. Jadi kalau setiap individu dapat melakukan dua inisiatif ini, iaitu kitar semula dan juga mengurangkan tenaga elektrik, walaupun ia nampak kecil tetapi apabila dilakukan secara kolektif, maka ia boleh memberikan impak yang sangat baik kepada alam sekitar. Okey, jadi ini perkara yang kita boleh lakukan bersama-sama bermula dari rumah lagi. Terutama sekali bagi ibu-ibu ataupun penonton yang sedang menonton ketika ini. Dan mungkin sekali lagi boleh juga kita kongsikanlah, kalau kita bercakap tentang pemulihan ini, ia memainkan ia memerlukan kerjasama dan juga usaha sama daripada semua. Justru apakah tanggungjawab rakyat untuk memastikan pemulihan ekonomi Malaysia berteraskan alam sekitar ini dapat dilaksanakan? Okey, selain pada dua inisiatif tersebut, saya menyuruhlah rakyat untuk menyokong usaha kerajaan untuk menyelamatkan alam sekitar. Jadi di musim pilihan raya umum ini kan, saya amat menyarankanlah agar kerajaan memperjuangkan kelestarian alam sekitar, kerana kerajaan yang mengutamakan alam sekitar secara automatik mereka pasti akan berusaha untuk menambahkan penggunaan tenaga yang boleh berbaharui, macam menambahkan tenaga solar. Dan juga kerajaan juga pasti akan memastikan masyarakat mempunyai fasiliti yang lebih baik, terutama dari segi pengangkutan. Jadi masyarakat perlu mempunyai lebih banyak akses kepada jaringan pengangkutan awam untuk mengurangkan kesesakan jalan raya dan juga mengurangkan pencemaran udara. Jadi inisiatif ini, semua ini bukannya untuk kita pada masa ini sahaja, tapi apa yang sangat penting adalah kita melindungi anak-anak kita dan juga generasi pada akan datang. Bila bencana alam dapat dikurangkan, maka generasi kita akan datang akan masih mendapat akses kepada udara yang bersih, tempat tinggal yang selamat dan juga jaringan makanan yang mencukupi. Jadi saya menyarankanlah agar kita semua bersatu padu menjadikan kelestarian alam sekitar ini sebagai satu inisiatif negara dan juga satu inisiatif individu sendiri, insya-Allah. Okey, doktor, di masa yang masih lagi berbaki ini, mungkin doktor boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita di Wanita hari ini kan, bagaimana untuk kita faham tentang ekonomi alam sekitar ini dan bagaimana sama-sama kita boleh menjalankan tanggungjawab kita bagi melaksanakannya. Okey, insya-Allah. Jadi kita perlulah mendapatkan informasi daripada sumber-sumber yang betul lah, maksudnya kita perlu menjalankan penyelidikan dan juga kita perlu di bagi segi sektor persekolahan pula mungkin lebih banyak. Sekarang masih dah ada dah, maksudnya aktiviti untuk menanam pokok di kalangan kanak-kanak di dalam warga sekolah, tapi mungkin ini boleh dilanjutkan lagi dengan memahami dengan lebih terang kepada masyarakat mengapa kita perlu menjaga alam sekitar. Sebab mungkin kita faham kita perlu menjaga alam sekitar, tapi kita tak faham kenapa
impaknya kepada dunia, kita tak faham, mungkin tak berapa faham kenapa kita perlu mengurangkan gas karbon dioksida ni. Jadi lebih banyak penyelidikan, lebih banyak informasi yang perlu diberikan kepada masyarakat tentang kepentingan menjaga alam sekitar, terutamanya untuk melestarikan ekonomi dan juga pembangunan negara. Dan contohnya doktor, dari segi penggunaan, selalu kalau kita pergi bawa bekal, kita mungkin ataupun kita nak makan, kita mungkin gunakan plastik pakai buang. Ya, tapi betul. mungkin kita dah boleh bawa bekal dari rumah ataupun tiffin dan sebagainya yang kita boleh guna semula. Macam tu ke doktor? Ya, betul. Memang sangat betul. Sebenarnya ada setengah-setengah institusi memang menghalang ataupun mengharamkan penggunaan polistiren di dalam institusi mereka tersebut sebab mereka sangat menjaga alam sekitar. Contohnya di dalam universiti-universiti ada membuatkan arahan begitu supaya kita boleh menggunakan lebih banyak barang yang boleh dikitar semula dan tidak menjejaskan ekonomi, kan. So kalau kita boleh tengok sekarang straw pun dah tak ada, dah jarang-jarang dah pakai besi, pakai plastik, dan so itu semua adalah inisiatif yang baik sebab sebenarnya banyak syarikat memang sangat berusaha untuk mengurangkan menggalakkan persekitaran alam yang sekadar lebih lestari. Alhamdulillah. Okey, dan saya kira ini semua boleh dapat dilaksanakan kalau kita sama-sama bekerjasama, dan pendidikan paling awal ini bermula di rumah. Ya, kita betul, mendidik sangat betul. Anak-anak kita ataupun bagaimana kita melakukannya di rumah, doktor, ya? Ya, betul. Perlulah pendidikan tu memang bermula dari rumah. Kita semula kurangkan penggunaan tenaga elektrik. Amat penting sekali. Ingat tu pesanan daripada doktor, puan-puan. Kita semula kurangkan penggunaan elektrik. Ini saya kena ingatkan diri saya juga ni. Jadi kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Madya Dr. Izlawani Muhammad selaku Profesor Madya daripada Fakulti Ekonomi dan Muamalat Universiti Sains Islam Malaysia yang hari ini berkongsi tentang pemulihan ekonomi negara berasaskan alam sekitar. Terima kasih, doktor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami, dan seperti mana yang kami dah kongsikan tadi, kami berharap apa jua yang dibincangkan hari ini memberikan manfaat kepada anda. 3S, ingat. Syukur, sayang, sabar. Tapi yang paling penting sekali, kami juga nak ucapkan terima kasih kepada anda penonton yang menonton kami di Kaca TV sampailah ke hujung siaran ini, dan juga kepada anda yang menghantar pelbagai komen di Facebook. Minta maaf hari ini kita tak sempat nak baca semua, ada banyak sebenarnya. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kalau berkesempatan kita letak kat admin, kita replykan nanti, ya. Jadi esok kami akan kembali bersama dengan anda untuk ibu-ibu yang mungkin kalau biasa Sugi kita makan betik ni, makan buah betik je. Tapi esok kita nak kongsikan tentang khasiat, manfaat dan pelbagai resepi daripada sepohon betik. Hari tu saya makan jelly dia buat daripada betik. Jadi silakan. Esok ada macam-macam menu lah. Tahu tak sebenarnya betik muda tu kalau tumis pun sedap. Oh ya? Okey, kalau esok ada saya nak try lah kalau dia vegetarian. Okey, jadi esok temu janji kita jam 12 sehingga berjumpa lagi. Jaga diri. Terima kasih. Assalamualaikum. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandidia.